Bismillahirrahmanirrahim. Masa kemunduran pemerintahan melibatkan 8 orang khalifah. Ya, ada 8 orang dalam era kelemahan sehingga jadinya keruntuhan itu berlaku. Iaitulah Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 715 sehingga 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 717 sehingga 720 Masehi. Yazid bin Abdul Malik memerintah tahun 720 Masehi sehingga 724 Masehi. Hisham bin Abdul Malik memerintah tahun 724 Masehi sehingga 743 Masehi. Abdul Walid bin Yazid yang memerintah tahun 743 Masehi sehingga 744 Masehi. Yazid bin Al-Walid yang hanya memerintah pada tahun 744 Masehi. Ibrahim bin Sulaiman yang menyambung kepimpinannya juga hanya memerintah pada tahun yang berkenaan 744 Masehi. Dan akhirnya Marwan bin Muhammad yang memerintah pada tahun 744 sehingga 750 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijrah. Dia menggantikan saudaranya Al-Walid sebagai khalifah. Hal ini berarti terjadi pengangkatan 2 putera mahkota oleh Abdul Malik. Sebelum Al-Walid meninggal dunia, dia pernah membuat gerakan untuk memecat saudaranya Sulaiman sebagai putera mahkota. Jadi terjadi perebutan kuasa pada masa itu. Dalam hal ini, Al-Walid meminta nasihat kepada para penasihat dan panglima-panglimanya, di mana sekurang-kurangnya ada 3 orang panglimanya yang sangat terkenal dalam sejarah, iaitulah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ya, dia ini memang brutal betul. Memang seorang yang sangat ganas dan kejam. Yang kedua, Muhammad bin Qasim. Manakala yang ketiga, Qutaibah bin Muslim. Ya, ini nanti kita akan lihat sejarahnya. Mereka bertiga ni bersetuju dengan maksud yang berkenaan. Tetapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala tidak menyetujui dan menentang cadangan ini. Lalu menyatakan kepada Al-Walid bahawasanya bai'ah dan sumpah setia kepadamu dan saudaramu Sulaiman adalah satu. Sama aja, kata Umar bin Abdul Aziz. Tidak dapat dibahagi-bahagikan. Jadi kalau khalifah sudah ada bai'ah, ada ketaatan di situ, mana mungkin dipecah duakan, kata Umar bin Abdul Aziz, sehingga nak dilangkah-langkah dilompat pula ke pemimpinan itu. Kerana mendapat tentangan yang haibat, keinginan Al-Walid tidak dapat terlaksana. Tetapi usaha Al-Walid untuk melangkahi putera mahkota dari saudaranya kepada anaknya membawa akibat yang buruk pada masa pemerintahan Sulaiman, di mana keadaan diliputi suasana
kebencian dan pembunuhan. Dia tentulah apabila seseorang yang merasakan dia sudah qualified, dia layak untuk naik, tiba-tiba khalifah yang sedia ada tinggalkan dia, pergi ambil yang lain, tentulah akan merasakan suatu perkara. Jangankan khalifah, ni waktu-waktu macam ni dah diambang-ambang pilihan raya ni, ada dah mula berebut nak jadi calon apa semua. Sepatutnya si A tiba-tiba dipilih si B. Bagaimana tindakan A? Itu yang jadi lompat parti macam itulah. Jadi pada masa itu, zaman tu dia kalau marah aja bunuh, racun ke, upah orang ke, ada lah. Jadi bila naik yang dilantik, yang sepatutnya belum turn dia, tapi kerana hal-hal tadi itulah dilantik dia, maka dia memimpin tu pun tak aman dah. Kebencian dan pembunuhan berlaku di mana-mana. Al-Hajjaj wafat sebelum Al-Walid wafat, maka dia terlepas dari kebencian Sulaiman. Dia selamatlah kerana dia pun dia antara yang setuju tadi tu. Tetapi Muhammad bin Qasim dan Qutaibah bin Muslim telah dibunuh oleh Sulaiman. Demikian juga keluarga Al-Hajjaj, keluarga Muhammad Al-Qasim dan keluarga Qutaibah bin Muslim mendapat siksaan yang berat dari Khalifah Sulaiman. Ya, bila dia dah ada kuasa, dia merasakan pengaruh dah kuat, dia ambil panglima ni dulu. Ya, kerana menurut ceritanya Qutaibah bin Muslim ini bukan sebarangan orang. Dia ni betul-betul kalau kita katanya anak didik. Dia turun tangan didikan sebagai panglima ni daripada Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Jadi dia punya brutal, dia punya tu memang dahsyat. Nama Qutaibah bin Muslim ni Qutaibah bin Muslim bin Amru bin Al-Husin bin Rabi'ah ibnul Khalid. Dia merupakan pahlawan yang hebat. Dan dia ni lahir di Basrah, yakni di Iraq. Dia memang Iraq ini, kalau kita rajin baca sejarah, banyak pahlawan dari sana yang membebaskan Baitul Maqdis itu. Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi, ya, kabilah Kurdi, dan dia daripada Iraq. Kurdi ni dia tak macam tak ada negara, orang-orang Kurdi ni, tapi berani dia luar biasa. Negara dia bersempadan dengan Turki. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu dari situ, dia keturunan dia. Bagaimana dia mengalahkan tentera-tentera Kristian dalam peperangan salibnya. Qutaibah bin Muslim ini telah meluaskan empire kerajaan Islam pada zaman itu, sehingga menakluk Turkistan, Bukhara, Samarkand, dan sampai ke perbatasan wilayah negara Cina. Bahkan ada juga yang mencatatkan masuk dah ke negara Cina sebahagian, wilayah penaklukan itu. Maka gah dia, haibah dia, strategi dia dilihat oleh Khalifah Sulaiman, boleh menggugat kerajaan dan kepimpinannya, maka tindakan diambil. Ini biasalah, sama je mana-mana kerajaan sampai hari kiamat. Di negara Mesir, bila As-Sisi tengok Ikhwan ni boleh mengancam dia, dia bunuh semua. Harap dia macam tu. Kita hanya takat ISA je. Zaman dulu dia bunuh. Kalau di Mesir ni memanglah, Ikhwan ni memang dia orang cukup takut, ya. Jadi nak menyebutnya bahawa itu terjadi ke atas dia. Dan dia ni daripada kabilah Bani Bahla. Anaknya ada 2 orang, antaranya namanya Qattan dan Salam bin Qutaibah, ya. Saya baca dalam riwayatnya, sewaktu dia dah dapat menakluk beberapa wilayah di Afghanistan, dia dipanggil balik
Ringkasnya macam kita kata dah banyak dari wilayah kamu takluk, bagilah tentera berehat dulu. Dan kamu tu balik dia ke pusat pemerintahan, istirahatlah. Adalah macam disiapkan tempat rehat dia. Tentulah dengan sanjungan, dengan kerakyatan yang luar biasa begitu. Kemudian dijemput untuk makan malam. Ya, ketika makan itulah katanya, rupa-rupanya dia telah dikepung, dia dibunuh dan semua yang bersama dia pun mati. Supaya tidak ada kesaksian ya dalam kes pembunuhan ke atas dia. Begitu juga dengan Muhammad Al-Qasim. Ya, ataupun Muhammad bin Qasim. Dia ni daripada Bani Saqif. Dia Muhammad bin Qasim ni daripada Taif. Dan memang kita tahu sejarah Taif ni. Nabi pergi merata berdakwah, tak ada pecah kepala keluar darah kecuali di Taif tu lah. Di medan perang itu lainlah, dalam perang Uhud kan, patah gigi Nabi, mandi darah, itu di perang. Ini pergi berdakwah cara aman aja. Masuk negeri tu, lembah ni, kabilah tu, kabilah ni. Mana ada Nabi kena apa-apa? Kalau maki hamun apa gitu je lah. Tapi kena ketul batu atas dahi ni sampai pecah darah di Taif. Itulah gambaran kerasnya orang-orang Taif ya, Bani Saqif ini. Maka daripada situlah lahirnya apa yang disebut Muhammad bin Qasim ini. Dia inilah yang menakluk Kabul, Sin, Baluchistan. Ini di antara 3 wilayah besar yang jatuh di bawah takluk kerajaan dia. Sehingga daripada situlah berterusan sampai pula satu tahap diambil alih oleh kerajaan Mongol. Bila jatuh Baghdad dan Mongol sapu habis, bunuh India pun Mongol ambil, tegak pula kerajaan Islam Mongol di India. Itu ada dalam sejarahnya nanti. Lain halnya dengan Musa bin Nusair rahimahullahu ta'ala. Ini nama-nama yang hebat ni, pahlawan-pahlawan. Dalam perjalanan pulang dari Andalusia, kisah ini kita akan baca ke depan, ada tajuk dia. Membawa hadiah-hadiah dan bingkisan-bingkisan untuk Khalifah Al-Walid yang sedang sakit. Sulaiman menulis surat kepada Musa agar memperlambatkan perjalanan dengan harapan Al-Walid wafat sebelum barang-barang itu sampai. Tetapi Musa menolak permintaan itu sehingga dia sampai di Damaskus sebelum Al-Walid wafat. Sebab itu Sulaiman menaruh dendam kepadanya. Setelah dia menjadi khalifah, maka Musa diseksa dan dimasukkannya dalam penjara dengan membayar denda yang besar. Dan Musa terpaksa meminta pertolongan daripada orang-orang Arab untuk membayar dendanya. Ini dalam beberapa kitab dia tulis tajuknya tragedi dendam. Itu yang berlaku. Jadi mengapa dia suruh Musa bin Nusair ni berhentilah dulu di mana-mana dan meninggal Al-Walid baru balik? Kenapa? Karena kalau sempat dia balik sebelum khalifah meninggal dan barang-barang yang banyak ni dia serahkan, nampaklah haibah dia. Dibimbangi pula nanti dia tunjuk, lepas aku mati kamu je naik. Nampak kehebatan kamu menakluk negara tu, wilayah ni. Begitu sekali banyak harta-harta ghanimah yang kamu bawa, begitu gini. Jadi pengaruh tu, itu yang cuba dihalang oleh Sulaiman. Tetapi Musa bin Nusair tidak mempedulikan, terus balik dan sampai di Syria, di wilayah Damaskus. Ya, dia sampai di sana daripada Andalusia. Maka dia serahkanlah barang-barang tu. Jadi dari segi pengaruh-pengaruh dia tu menyebabkan semakin tinggi. Marahlah Sulaiman. Bila dia naik, dia ambil tindakan. Dipenjarakan, dikenakan compound. Penjara dah tentu dah dia orang seksa. Compound ni denda dia punya banyak sampai tak larang nak bayar. Terpaksa minta tolong daripada kabilah-kabilah Arab.
Maka di kalangan kabilah Arab pula, tentunya ada penyokong kepada Musa bin Nusir ini. Bala tentera dia apa semua. Ini semua memberi kesan kepada dendam, sifat marah. Kalau kita sendiri jadi laskar dia masa itu, tentulah kita marah kan. Big boss kita, general kita, ditangkap, disumbat ke penjara, didenda, sampai kehilang maruah. Tapi depan khalifah kita tak cakap lah. Kan? Tapi bila senjata ada kat kita ni, kita masih dalam servis sebagai army, sebagai tentera, tentulah ke depan tu merupakan hari-hari yang ada peluang aja kita akan rebel, ya, akan berontak balik, balas akan penyiksaan ke atas big boss kita. Begitulah. Menyebabkan tindakan yang dibuat oleh khalifah ni memberi impak yang besar. Wujudnya suasana tidak aman di dalam pemerintahan yang dijalankannya. Tetapi menurut Imam As-Sayuti, Sulaiman adalah salah seorang dari khalifah Bani Umayyah yang terbaik. Ia berkata fasih dan lancar, mengutamakan keadilan, dan suka pergi berperang. Dia suka dengan jihad ni. Lebih dari itu, dia telah memulai pemerintahannya, menggerakkan rakyat beramai-ramai, melaksanakan solat pada waktunya. Diakhiri dengan menunjukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sesudah daripadanya. Dia kumpulkan rakyat, dia keluarkan peraturan undang-undang hukuman. Siapa tak semayang, kena. Maka dia arahkan berjemaah. Menjadi keberkatan pula dari satu sudut. Sesudahnya dia melantik Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan Sulaiman tidak lebih daripada 2 tahun. Dia adalah khalifah yang menyenangi makanan dan wanita. Ini di antara penyakit di istana lah dulu-dulu, ya. Makan minum apa sampai ialah mewah lah di istana. Kemudian dengan gundik, dayang-dayang. Dia perempuan-perempuan simpanan. Ini biasa. Pada masa pemerintahannya diwarnai dengan serba kemewahan yang sangat berlebihan, sehingga berbagai perbuatan rendah menyebar dari istana sampai kepada para gubernurnya. Dia bermula daripada khalifah turun habis ke gubernur. Mereka memerintah dalam keadaan tidak berakhlak. Dia tidak menurut dah etika ataupun akhlak Islamiah sebagaimana yang sepatutnya. Dia jadi porak-poranda kepimpinan dan pemerintahan. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, An-nas ala dini mulukihim. Dia rakyat, yakni orang bawah ni diikut apa yang dibuat oleh orang atas. Oleh kerana khalifahnya berpoya-poya kaki perempuan, maka gubernur pun tengok macam tu ikut. Maka berlakulah kehancuran. Dan itu semua merupakan elemen-elemen ke arah keruntuhan kerajaan ini, ya. Kemudian mereka bermewah-mewah. Kemudian dia sakit selama seminggu dan menunjukkan anak pakciknya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah penggantinya dalam surat piagam yang ditulisnya sebelum wafatnya. Dan dia wafat dalam kemewahan hidup. Dia saat kemuncak kekayaan, harta benda melimpah ruah. Dia beritahu wasiatnya, Umar bin Abdul Aziz ganti saya. Lepas Allah takdirkan dia meninggal dunia.